Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar bab 6. Tajuknya teknologi makanan dan penghasilan makanan. Jadi kalau awak lihat pada raja pada skrin ni ada beberapa contoh makanan yang telah diproses Jadi kalau awak lihat berdasarkan raja ini, kita boleh nampak bahawa makanan yang telah diproses adalah makanan yang telah diubah daripada bentuknya dalam bentuk bahan mentah kepada bentuk makanan tertentulah melalui proses-proses yang tertentu. Jadi bermaksud kalau ditanya apa itu pemprosesan makanan, dia merujuk pada proses makanan yang diubah daripada keadaan asalnya kepada bentuk-bentuk tertentu. Sebagai contohlah, kalau saya kata bentuk makanan yang dalam bentuk bahan mentah gandum, tapi bila telah diproses, kita jadikan dia sebagai roti. Maknanya kita jadikan tepung, lepas tu daripada tepung digunakan untuk membuat roti. Kita lihat. Kalau awak nampak di sini, dia menerangkan tentang tujuan memproses makanan. Jadi di sini ada 6 tujuan memproses makanan. Maknanya kenapa makanan tadi diproses. Jadi tujuan dia yang pertama, supaya bekalan makanan sentiasa ada. Jadi maknanya kalau awak lihat disebabkan penduduk penduduk semakin bertambah, jadi keperluan pada bekalan makanan juga semakin bertambah. Jadi bahan makanan yang bentuk mentah ni, kalau kita tak proses, dia akan rosak. Jadi bekalan akan terputus. Jadi maka makanan tadi perlu diproses supaya bekalan makanan tadi akan sentiasa adalah. Dia punya tujuan yang kedua, supaya makanan tadi tahan lebih lama. Jadi biasanya bahan makanan yang bentuk mentah dia mengandungi makroisma. Jadi makroisma ini akan menyebabkan makanan tadi akan lebih cepat rosak. Tetapi setelah diproses, kita akan letakkan dia bahan awet, maka makanan tadi akan tahan lebih lama. Dia juga nak menjadikan makanan tadi lebih enak dan berkhasiat. Kenapa dia lebih enak? Sebab diletakkan perisa. Jadi perisa yang ditambah dalam makanan tadi akan menyebabkan rasa dia lebih enak. Berkhasiat, dia akan tambahkan mineral ataupun vitamin yang menyebabkan makanan tadi lebih berkhasiat. Memudahkan pencernaan. Memudahkan pencernaan ni bermaksud mungkin makanan tadi yang asalnya dalam keadaan mentah dia keras, tetapi setelah melalui proses dia bertukar daripada keras menjadi lembut. Sebagai contoh, kacang, kacang pis, yang warna hijau tu kan. Kacang tu kalau sebelum diproses dia keras, tetapi selepas diproses, diproses maknanya dimasak, diletakkan dia punya sos, dia akan jadi lebih lembut. Jadi bila lembut, dia akan memudahkan proses pencernaan. Yang berikut, tujuan memproses makanan, nak menjadikan makanan tadi supaya mudah dibungkus. Memudahkan pengedaran, memudahkan penyimpanan, memudahkan untuk digunakan. Yang terakhir, tujuan memproses makanan adalah untuk membunuh mikroorganisma. Jadi bila mikroorganisma dibunuh, maka makanan tadi akan tahan lebih lama. Yang berikutnya kita akan lihat apa dia bahan kimia. Bahan kimia yang diletakkan di dalam makanan yang diproses. Jadi kenapa bahan kimia tadi ditambah dalam makanan? Jadi penambahan bahan kimia adalah bertujuan untuk mengawet makanan. Mengawet ni maksudnya dia akan menyebabkan makanan tadi akan jadi tahan lebih lama. Membaiki rupa makanan tadi, iaitu dia akan boleh mengubah dia punya tekstur tadi. Maknanya daripada keras menjadi lebih lembut. Menambahkan rasa makanan. Menambahkan rasa makanan, jadinya makanan tadi akan jadi lebih sedap, lebih enak untuk dimakan.
Okey, memperkayakan makanan dengan vitamin dan juga garam mineral. Maknanya dia akan menjadikan makanan tadi lebih berkhasiat lah. Okey, yang ini kamu akan lihat apa dia di antara bahan kimia yang ditambah dalam makanan. Jadi bahan kimia tersebut adalah bahan awet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis, pengantioksida dan pengemulsi. Okey, yang seterusnya sekarang ni saya nak terangkan tentang fungsi setiap bahan kimia yang ditambahkan dalam makanan yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Jadi kita lihat bahan kimia yang pertama iaitu bahan awet. Okay, jadi apa dia fungsi bahan awet? Okey, bahan awet berfungsi untuk mencegah makanan dari dirosakkan oleh mikroorganisma. Bermaksud di sini bahan awet tadi boleh melambatkan proses kerosakan makanan tadi. Maknanya makanan tadi akan tahan lebih lama bila kita masukkan bahan awet. Okey, apa dia contoh bahan kimia yang boleh kita gunakan sebagai bahan awet? Okey, contohnya di sini adalah asid borik, asid benzoik. Okey. Okey, yang ini adalah contoh makanan yang ada bahan awet lah. Mi kuning mi kuning. Okey, sausage, roti, sos cili dan sebagainya. Okey, boleh dikatakan kebanyakan bahan makanan yang diproses dia ada bahan awet sebab tujuan bahan awet tadi saya dah sebut tadi kan, supaya makanan tadi tahan lebih lama. Okey, yang berikut pewarna. So pewarna diletakkan dalam makanan supaya warna makanan tadi lebih menarik Jadi warna yang menarik tu akan menyebabkan kita lebih berselera lah untuk makan makanan tadi Okey, di sini adalah contoh bahan kimia yang boleh kita gunakan sebagai pewarna tartrazin oksida besi karamel karamel pun boleh kita jadikan sebagai pewarna juga Okey, pandan tu kalau awak lihat dia adalah salah contoh pewarna asli lah kunyit pun boleh kita jadikan sebagai pewarna Okey, yang ini adalah contoh makanan yang mengandung pewarna minuman ringan awak tengok minuman gas tu minuman yang bergas, awak lihat warna dia. Jadi warna dia tu sebenarnya menyebabkan kita tertarik tertarik untuk minum minuman tadi Okey, gula-gula. Okey, yang berikut adalah peluntur. Okey, peluntur. Jadi peluntur ni adalah bahan kimia yang diletakkan dalam makanan supaya kita boleh menyingkirkan warna yang kita tidak kendaki daripada makanan tadilah Sebagai contoh, kalau awak lihat kat sini bahan awetnya bahan pelunturnya adalah benzoil peroksida. Okey. Jadi benzoil peroksida ni digunakan ataupun diletakkan dalam proses penghasilan gula. Jadi gula pasir diperbuat daripada jus tebu. Jadi jus tebu awak boleh tengok kan warna dia macam mana warna dia warna hijau kekuningan sedikit jadi warna tadi kita nak lunturkan. Sebab kalau kita tak lunturkan, nanti gula pasir tu akan jadi warna seperti seakan-akan warna jus tebu tadilah. Maknanya dia akan mungkin warna perang warna kuning kehijauan sedikit Jadi bila diletakkan dengan benzoil peroksida, warna tadi akan dilunturkan, maka dia akan jadi tak berwarna. Dan bila diproses, kita akan dapat gula yang berwarna putih Begitu juga tepung gandum tepung gandum ni dia berwarna krim tapi bila dia masukkan benzoil peroksida, jadi warna dia akan jadi warna putih. Okey, yang berikutnya perisa. Jadi perisa diletakkan dalam makanan supaya menjadikan makanan tadi lebih enak ataupun kita kata menambahkan rasa makanan. Okey, contoh bahan kimia yang boleh kita gunakan sebagai perisa MSG. MSG ni nama penuh dia monosodium glutamate. Okey, Ajinomoto tu jenama Jadi Ajinomoto tu adalah sebenarnya contoh maknanya contoh perisa. Maknanya perisa tu apa? MSG. Okey, selain pada tu vanila. Okey, vanila juga adalah sejenis bahan kimia yang kita katakan dia sebagai perisa.
Okey, di antara makanan yang mengandungi perisa, mi segera lah. Jadi dalam mi segera ni dia ada mengandungi MSG. Okey, kari juga mengandungi perisa. Okey, penstabil. Penstabil di sini kalau awak lihat, dia adalah bertujuan untuk menghalang pemendapan ataupun dia kata pemendapan dan membaiki tekstur makanan. Okey, bermaksud senang nak faham kat sini, makanan yang telah dicampur, sebab awak biasanya makanan yang telah diproses dia ada campuran dia. Jadi kita tak nak bahan yang telah dicampur tadi terpisah. Bila terpisah dia akan jadi membentuk mendapan. Jadi bila berlakunya mendapan di situ, kamu nampak dia punya tekstur dia dah tak cantik lah, dah telah berubah. Jadi bila kita letakkan penstabil dalam makanan tadi, jadi dia akan menghalang pemendakan campuran yang ada dalam makanan tersebut lah. Okey, apa dia contoh bahan penstabil? Okey, agar-agar, kanji. Okey, jadi apa contoh makanan yang ada penstabil? Jelly, aiskrim, dan contoh-contoh yang lain jugalah. Okey, pemanis. Pemanis dia adalah bahan yang diletak dalam makanan supaya dapat memaniskan makanan tersebut lah. Okey, apa dia contoh bahan kimia yang kita katakan dia sebagai pemanis? Okey, aspartam, sakarin, Okey, yang ini apa dia contoh makanan yang mengandungi pemanis? Okey, minuman kordial, okey, buah-buahan kering. Okey, pengimulsi. Pengimulsi dia adalah bahan yang diletakkan dalam makanan supaya dia boleh menstabilkan campuran minyak dengan air. Okey, kamu tahu minyak dengan air tak akan boleh bercampur. Tetapi bila kita campurkan pengimulsi, pengimulsi ni akan boleh menyebabkan minyak dan air tadi bercampur. Okey. Jadi apa dia contoh bahan kimia yang berfungsi sebagai pengimulsi? Lecithin, pektin. Apa dia contoh makanan yang mengandungi pengimulsi? Okey, coklat, aiskrim. Okey, yang terakhir kamu lihat antioksidan. Antioksidan ni sebenarnya nama dia sebetulnya dia adalah pengantioksida. Pengantioksida. Jadi apa dia fungsi pengantioksida? Tujuan dia adalah untuk menghalang pengoksidaan makanan. Okey, makanan yang mengandungi lemak, mengandungi lemak biasanya dia mudah teroksida. Jadi bila dia teroksida, dia akan menyebabkan makanan tadi akan berbau tengik. Jadi maknanya bila kita letakkan dengan pengantioksida, jadi makanan tadi tidak teroksida dan dia tidak akan berubah dari segi bau dia lah. Okey, apa dia contoh bahan kimia yang boleh kita gunakan sebagai pengantioksida? Asid askorbik, asid sitrik dan sebagainya lah. Okey, yang di sini kalau awak lihat contoh makanan yang perlu dimasukkan pengantioksida adalah minyak masak, margarin. Jadi kalau lihat berdasarkan contoh, dua-dua tu adalah contoh makanan yang ada lemak. Jadi maknanya kebanyakan makanan yang ada lemak kena letakkan pengantioksida supaya pengoksidaan tidak berlaku, supaya dia tidak berubah menjadi tengik. Okey, itu sahaja yang saya nak terangkan pada kamu tentang tujuan pemprosesan makanan, dan juga saya dah terangkan juga pada kamu tentang bahan kimia yang diletakkan dalam makanan, dia punya fungsi dan dia punya contoh. Okey, itu saja yang saya nak sampaikan untuk hari ini. Sekian, terima kasih.